Ui, kalau aku belum kahwin, aku dengar kau nyanyi, aku pun jatuh cinta bang. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kau gembirakan hati aku ni. Kau mengaji sikit lah surah Al-Kawthar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ustaz, takkan Ustaz tak kena gangguan seksual Ustaz? Pernah tak dapat gangguan-gangguan yang macam ni sih? Pernah bang, pernah. Masya Allah, last aku jumpa kau tu hari ada satu program kat TV satu tu kan, kau nyanyi-nyanyi tu kan. Aku kita kelakar tu. Iya bang, kelakar lah. Mana ada kelakar. Sehat kau? Sehat abang, alhamdulillah abang sehat. Beginilah rupanya. Makin tua kan. Bagus, pandai kau, bijak kau. Kau dengan laki kau bijak kan. Kenapa? Kau kahwin musim Covid, tak banyak-banyak belanja. Ya, itu tujuan dia abang. Bijak. Kau tak kurang sabar? Abang. Ya, orang sabar, Flashback. Wait a minute. Orang kokos kan? Orang kokos. Masya Allah, Datuk. Tak ajalah, gurau-gurau. Aku orang Semenanjung lah. End of flashback. Ya, di mana? Di Ranau. Ui, gila. Nak kau tahu aku orang Sabah. Santai. Jadi abang orang Sabah, geng aku lah kalau begini. Geng lah. Ui, kalau aku belum kahwin, aku dengar kau nyanyi, aku pun jatuh cinta bang kan. Surah pendek yang paling kau suka? Kalau surah pendek paling aku suka tuh yang Al-Kawthar tuh, aku paling suka. Sebab dia antara surah yang Nabi suka juga kan, kalau dia mau menggembirakan hati dia, membahagiakan hati dia kan. Kau gembirakan hati aku ni. Kau mengaji sikit lah surah Al-Kawthar tu. Ya Allah. Ini kita santai-santai ni, majlis agama ni. Tidak lagi aku nak panggil Ustaz Heri masuk ni. Kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bagus bahkan, pandai usup gila kau lah. Masya Allah. Ada si usup situ? Ada bang. Cakap dengan aku, dia kata hai dengan aku sikit, usup sikit. Sayang. Nah, sayang. Bibi sayang. Abang Rushan minta hai. Dia minta hai. Assalamualaikum. Kejap ah. Dia mau pergi main bola betul bang? Mau pergi main bola malam-malam. Kau percaya tak kalau lelaki main bola malam-malam? Iya, aku percaya dia bang, aku percaya. Mana kau betul? Iya kan main bola malam-malam. Kau percaya tak orang pergi main bola? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang, dia fan gila dengan abang ni. Aku pun ingat. Aku ingat tengok dia berlakon tu, yang kaki dia cacat dengan Michael Ang tu, yang kaki dia tu apa cerita tu. Aku tahu cerita tu. Okey bang, dah tak injet dah boleh main bola dah. Itu. Dah aku cakap dengan Zizi. Kau percaya ke suami kau pergi malam-malam main bola? Mana ada orang main bola malam-malam, orang main bola petang-petang. Itu bang, kita punya taktik nak keluar malam bang, kena cakap main bola. Betul lah tu. Iya kah? Tak bang, siap bang Alhamdulillah Dad. Aku pinjam rumah kau kejap Boleh bang, boleh, tak dua. Baik, tapi aku pinjam dalam alam maya je, jangan risau. Santai bang, santai. Pinjam alam tak maya bang, saya tak kisahlah Castello ke apa. Kau langgar jugalah dia. Ya bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar Zizi? Sehat? Baik, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Sedap suara lah, subhanallah. Allah. Ustaz, tengoklah siapa yang tukang ajar Ustaz Al-Hafiz Rosyano. Saya selalu Zizi, kalau nak live dengan Abang Rosyam, sebelum live saya akan suruh dia mengaji dulu sebelah. Okey Ustaz, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sudi dan juga Zizi Sudi bersama dengan saya Sembang Viral di IGTV 9 malam hari ini. Dan
tajuk ni memang kalau saya cakap tajuk ni kan kejap lagi janganlah marah tajuk ni. Gangguan seksual. Okey, gangguan seksual ni Ustaz kan. Adakah ianya perkara baru dalam kehidupan hari ini ataupun zaman-zaman para rasul, para nabi dulu dah ada gangguan seksual ni Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Wasyam dan juga Zizi dan seluruh penonton kita di Haji Live TV9 pada malam ni. Kita bincang tajuk ni sebenarnya kalau kita tengok Nabi SAW pesan berkaitan gangguan ataupun bercakap yang bukan-bukan, ini dah lama ada dah daripada zaman Rasul SAW lagi. Saya ingat dalam zaman Rasul SAW juga ada bagaimana wanita diganggu lah sehingga terbuka auratnya pada zaman Nabi SAW. Jadi nak cerita perbuatan ini benda bukan baru, dia wujud. Sebab itu ada hadis-hadis yang cerita berkenaan hal ni. Apabila ada hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun dalam Al-Quran sendiri yang cerita hal ni, istilah kita kata lucah lah bang, kita gunakan perkataan tu tak apalah, tu nak bagi jelas, istilah lucah dan sebagainya. Yang ini ni benda bukan baru, sebab itu ada hadisnya. Bila ada hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahawa benda itu wujud, kerana Rasulullah SAW ni kita faham Nabi SAW bawa syariat ini, dan syariat ni sifat dia lapangan, dia realistik. Jadi apa yang berlaku semua itu datang, wahyu ni datang secara munajam, secara sedikit demi sedikit mengikut suasana dan keadaan ketika itu. Ini maksud dia. Jadi sebab itu bukan sesuatu yang baru soal gangguan, istilah yang kita sebut sebagai gangguan seksual ni. Tapi adakah gangguan seksual ni manusia-manusia tu didorong dengan hasutan-hasutan syaitan iblis Ustaz? Yalah, dia itu jelaslah benda-benda yang buruk ini atau benda jahat ini memang syaitan main peranan lah. Itu saya rasa kalau kita tak bincang pun semua orang tahu memang syaitan ni kerja dia itu. Jarang syaitan suruh buat benda baik. Syaitan suruh mengaji, syaitan suruh yang baik-baik ni jarang ada, memang itulah kerja dia. Tetapi bang, isunya ialah kita sendiri, dalam konteks kehidupan kita, macam mana benda tu boleh berlaku kan? Sedangkan Allah Ta'ala datangkan agama ni, syariat ini, tujuannya untuk nak bimbing kita, untuk nak lorongkan kita. Tapi kalau dalam keadaan syariat ini ada, tapi kita masih lagi cenderung untuk buat benda-benda yang begitu, berarti syariat ni tidak memberi kesan pada kita lah. Syaitan tu lebih menguasai. Itu je cerita dia. Tapi mungkin pandangan Ustaz, apa sebab gangguan seksual tu boleh berlaku Ustaz? Yelah bang, Zizi, kita kena tengok benda ni secara overall dan kita kena ingat Islam dia datang sebagai solusi. Bila solusi bang, dia mesti dilihat secara keseluruhan, dia tidak boleh pada satu part. Okey, sekarang ni bila kita sebut macam Zizi sebut tadi, Zizi kan, ada orang yang DM dan sebagainya, berarti pelakunya. Jadi solusi kepada pelakunya mesti ada, solusi kepada yang diperlakukan mesti ada. Okey, kemudian solusi kepada masyarakat juga mesti ada. Dia tak boleh satu pihak saja. Kalau kita kata macam abang cakap tadi bang kan, dia ada masalah. Betul bang, saya pernah jumpa bang, memang serius bang, memang tahap penyakit maksimum bang, maksimum. Abang cakap tadi pasal penyakit tu bang, saya kata memang ada. Saya jumpa sendiri, dan isteri dia Zizi datang buat jumpa saya. Dia bukan benda yang kita kata mana ada sampai penyakit, tak, memang ada orang sampai penyakit. Dia tahap penyakit Zizi. Itu yang pertama. So ada solusi kepada orang ni, kena ada. Kemudian sama juga dalam konteks ni, kita disuruh supaya lebih banyak mendekat kepada Allah SWT, buat kebaikan. Jadi benda-benda ini adalah solusi untuk individu yang bermasalah tadi, yang kita sebut penyakit tu bang. Dan satu sudut Zizi, ini satu perkara yang kita tak nafikan ialah dia panggil subjek Zizi. Subjek ni artinya orang yang jadi mangsa lah. Jadi yang jadi mangsa ni kadang-kadang Zizi, dia bukan orang yang mungkin menyebabkan dia sepatutnya jadi mangsa bang. Abang faham tak maksud saya? Mungkin objek lain ataupun subjek lain yang menarik perhatian dia, tetapi oleh kerana dia tak boleh sampai kepada subjek ni, pergi kepada subjek lain. Faham tak Zizi? Jadi sebab itu kenapa sorry to say lah tuan-tuan, mungkin ada setuju, mungkin ada yang tidak setuju, tapi saya bercakap dari sudut agama. Sebab itu kenapa Islam mengajarkan kita supaya orang perempuan Zizi, dia subhanallah, Allah Ta'ala bagi Zizi ni, saya tutup mata pun, sedap ni suara dia. Saya tak tengok siapa Zizi pun, kan? Sedap suara dia. Sebab itu Allah bagi orang perempuan ni memang dia ada satu tarikat. Itu memang dia. Amal Rosyam kalau nyanyi, saya kalau dengar Amal Rosyam lebih sikit je, kita beroleh kemenangan yang kedua.
Amar Rosyam suara sedap. Kalau dia sedap, sedap sikit daripada dia. Sebab itu subjek ni kadang-kadang dia yang direct, kadang-kadang indirect. Senang cerita, kalau yang indirect ni kita panggil dia mangsa lah. Jadi ada yang betul-betul memang dia itu dikejar dengan mangsa, oleh pemangsa. Jadi dalam konteks ni, sebab itu Islam ajarkan supaya orang perempuan dia kena jaga attraction dia tu. Sebab dia memang sifat dia atraktif. Itu kita tak boleh nafikan. Tak boleh nafi. Itu memang Allah jadikan wanita. Jadi sebab itulah kena jaga. Dan yang ketiganya, dalam konteks suasana bang. Sebab itu yang kita kata ada undang-undang. Benda-benda lah Zizi yang macam tadi kan. Zizi kata Zizi dapat DO. Dia jangan main-main tu. Itu kalau bawa ke undang-undang bah. Aku tu dekat Sabah bang. Kalau bawa ke undang-undang Zizi, itu pun akan boleh jadi kes dan sebagainya. Jadi sebab itu kena ada semua. Dan benda ni mesti bergerak serentak supaya matlamat dia satu je Zizi. Untuk nak mengangkat kedudukan orang perempuan. Supaya dia tidak kita panggil diperlakukan. Apa ni Ustaz dan Zizi sebenarnya gangguan seksual ni bukan berlaku pada orang perempuan saja. Gangguan seksual ni juga berlaku kepada orang lelaki, di mana orang-orang perempuan hari ni juga mengganggu juga orang lelaki. Nak pula zaman sekarang, zaman teknologi hari ni, zaman social media. Jadi ada juga orang perempuan, kawan-kawan saya juga mendapat DM, dapat mesej-mesej yang berbau begitu. Ini tak dinafikan, dan saya sebagai seorang artis juga, saya pun dapat perkara-perkara yang macam tu. Tapi kalau sekarang kau dah pakai berhijab gini pun masih ada lagi mesej tu. Dia ada walaupun aku dah berhijab, dia tu benda tu still ada juga, tapi dia dah tak ada seteruk yang macam dulu. Jadi aku boleh bandingkan kalau yang dulu punya hardcore, dia punya DM dia hardcore. Bila dah aku dah berpenampilan macam ni tu, dia dah kurang. Tapi ada cuma kurang macam tu. Ustaz, ada orang Ustaz, dia suka dapat mesej-mesej gangguan seksual ni. Dia sendiri yang ada dia sendiri yang macam ke depan tu. Baik lelaki baik perempuan kan. Beracap rambutan, pilihan hijau sejak tahun 1983. InsyaAllah. Jadi dia sendiri yang mengundang. Kalau Ustaz dengan Cik tengok saya memang nak tak elok tapi kan banyak kat dalam social media dan dia menayangkan bentuk badan dia. Lepas tu bila ada mesej-mesej itu dia suka. Jadi kalau orang yang suka macam ni Ustaz kepada gangguan, dia tak anggap benda tu gangguan, dia anggap benda tu sebagai pujian. Apa hukum dia Ustaz? Bang, sebab itu Nabi sebut al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jadi sebab itu hari ni bang yang jadi masalah kita. Saya kadang-kadang bang, saya sorry tu sila Zizi bukanlah kita pun, saya kenal Abang Rosyam je 2-3 orang. Zizi pun baru first time kita jumpa secara main. Kita tak pernah ikut satu program lagi. Tapi saya kata kadang-kadang, to be honest, saya jadi confused kadang-kadang. Sebenarnya siapa yang artis? Sebab apa? Kadang-kadang yang duduk di luar sana bang, dia lebih lagi daripada artis lagi. Artis tu tentulah memang dia ni duduk jadi public figure sebagainya. Ini dia tak siapa-siapa kenal dia pun kita tak tahu. Tapi dia punya attraction tu macam abang cakap tadi lah. Sampai dia sanggup, tak apalah. Kau nak bagi perkataan-perkataan yang tak elok pada aku pun, kau nak label aku pun, kadang-kadang dia suka. Sebab ada orang bang, ini yang kita sebut, dia hari ni bila malu dah ditarik. Ini mungkin tanda-tanda akhir zaman lah, Allah Ta'ala. Bila malu tu dah ditarik, maka orang dah tak heran lah. Orang tak heran, baik laki-laki, baik perempuan. Maaf sebut bang, to say sorry lah, saya kata. Saya sekarang ni bang, saya tekankan bukan soal bertudung lah, saya tekankan soal marwah. So sorry to say Zizi, tudung tu ialah part of daripada marwah, tetapi marwah tu lebih besar bang. Marwah tu lebih besar. Kalau kita buat bulatan, marwah tu besar, tudung tu di dalam. Kena ingat. Sebab itu yang Islam suruh jaga marwah itu. Dan tentulah kita sebut dalam hal ni, inilah yang berlaku hari ni. Saya rasa abang setuju, Zizi pun setuju. Apabila yang dengan pakaiannya bagus dah, alhamdulillah, tetapi dari segi macam abang sebut tadi, wataknya, perawakannya, dia punya pergerak, dia punya lahiriah dia memang sengaja untuk nak mengundang orang. Amin. Kau nak cakap pasal apa? Kau nak cakap pasal badan aku ke apa ke? Ini memang sengaja diundang bang. Yang inilah yang berlaku hari ini. Dan saya kira kalau kita nak kata bang, ini tanda-tanda akhir zaman, itulah dia reality ni. Tapi Ustaz,
Takkan ustaz tak ada kena gangguan seksual saya? Takkan tak ada orang ingat pada ustaz tu, ustaz terus terang malam ni. Bang, dah tua dah bang. Tengok dia uban di kanan. Tengok alasan dia senang saja. Saya tanya ustaz, ada tak gangguan seksual yang berlaku kepada ustaz ataupun kawan-kawan ustaz yang bergelar ustazah ataupun ustaz? Yang ustazah saya tak tahulah. Yang ustaz saya rasa tak ada lah. Sebab apa, kadang-kadang dia orang ni ustaz pun dia risau. Kalau kita pun tergedik-gedik, buat kata abang tadi, buat sekali bang, macam jadi lah pula. Oh ya. Ini Jadi bukan saya. bang itu Menyuruhnya ialah menyuruhnya seorang ustaz. Jadi saya mengikut sebab saya ni hormat pada ustaz. Saya mengikut kata ustaz. Jadi saya buatlah. saya rasa elok abang buat daripada saya buat lagi. Zizi. Ya, bang. Zizi. Okey, Zizi. Okey, sekarang Zizi sudah berkahwin, betul tak? Macam suami Alhamdulillah. Zizi kan, ada tak gangguan-gangguan seksual daripada orang suami Zizi Yusof pun adalah seorang aktor, seorang pelakon, seorang artis. Dia ada tak dapat gangguan-gangguan seksual ni? Setahu saya, dia bukan cuma perempuan yang mengganggu, lelaki pun ada juga yang mengganggu. Jadi ya, dia diserang dua-dua sekali. Tapi dia macam dia bila dia tengok macam tu, dia macam kadang-kadang ada yang dia reply juga. Dia reply macam kau nak aku hantar screenshot ni pergi balai polis ke? Dia terus reply sebab Yusuf dia akan direct je, dia terus cakap nak aku hantar, nak aku report ke? Dia cakap kau nak aku report benda ni, dia cakap. Macam tu. Macam saya dulu dapat juga gangguan seksual, tapi masa dulu Ustaz dan Zizi saya dapat dalam surat, dan ada sampai jadi kes, sampai kes polis juga, bila ada penulis membayangkan bersama dengan saya macam-macam, keluar surat khabar semua dulu. Tapi gangguan ialah zaman bukan zaman sosial media, tapi hari ini zaman sosial media ini juga mengundang kepada ruang lebih senang untuk orang-orang macam tu yang lebih besar kan. Jadi bila Zizi baru kahwin, tak jealous ke Zizi dapat gangguan-gangguan perempuan-perempuan, jantan-jantan yang menggoda lelaki kau ni? Aku jealous. Apa jealous? Aku jealous. Jealous juga kau? Aku jealous. Sebaiklah Yusuf tu dia memang kalau macam kena kacau orang perempuan ke apa, dia tak akan layan. Kalau lelaki kacau dia terus akan buat report. Mana kau tahu lelaki kau tak layan? Depan kau dia tak layan, mungkin belakang kau dia layan. Tak lah abang. Aku percaya dia abang. Aku percaya dia. Ustaz, mungkin gangguan ni of course lah dia didorong daripada keterampilan kita. Kadang-kadang keterampilan kita dengan baju yang ketat, baik lelaki baik perempuan sekarang. Ini bukan dekat pasal perempuan saja. Orang lelaki pun sekarang menayang, semua pergi gym apa semua kan, dengan pakaian menampilkan. Jadi makna gangguan tu datang dari hasil daripada didorong juga dengan bauan-bauan minyak wangi, Ustaz. Adakah ikut juga mengundang? Pernah tak kau Zizi, kau tengok lelaki jantan lalu sebelah kau, baunya memang kau rasa macam wow. Ada tak? Jarang lah bang. Kalau ada pun macam aku akan tanya perfume apa kau pakai yang macam tu. Saya okey lah, to be honest lah bang saya pun pernah dapat lelaki. Akhirnya mengaku. Ustaz, jangan jawab. Ustaz tak boleh berbohong. Maknanya Zizi, dalam keadaan kita macam ni, saya bukan pergi ke surau menyanyi. Kita mbak kata abang tadi dengan Masya-Allah. Ustaz handsome, tengok dengan gambar, dengan misai muka bersih. Orang tak tergoda Ustaz. Ada juga orang perempuan yang dia suka kepada lelaki yang mempunyai pemikiran yang hebat, mempunyai ilmu yang hebat. Bukan gangguan seksual tu disebabkan penampilan saja, tapi gangguan seksual tu datang daripada kehendak seseorang. Dia tak sok, dia suka pada seorang tu, jadi dia menyerahkan segala-galanya. Tapi bang, yang ini lelaki. Ini lelaki. Maknanya dia lelaki Zizi, lelaki. Saya tak tahulah mungkin apa benda. Dia mungkin ada dia DM dekat Facebook. Dia DM. Kadang-kadang dia DM tu dia macam insaf. Lepas tu kadang-kadang dia macam dia terkona sikit, tak ke mana turun bukit. Lepas tu dia duduk balik dekat landasan. Macam itulah lebih kurang. Jadi saya nak sebut manusia ni, yang ini yang kita cerita ni, sebab itu yang saya buka cerita. Maknanya
Zizi, ada keadaan kita mungkin macam Zizi, okey, subhanallah. Kita pun seronok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada Zizi untuk terus lagi lebih baik insya-Allah. Cuma tak mustahil kalau Zizi kata, kalau abang tanya dari Zizi, saya pun sekarang kena ganggu. Memanglah, dia bukan masalah sekarang tak terganggu. Dia bukan masalah kita. Dia bukan ekspati bang. Dia boleh jadi dua-dua sebab. Boleh jadi sebahagian satu pihak, sebahagian satu pihak. Dan boleh jadi juga dua-dua dah bagus. Tapi persekitaran tu pula yang memainkan peranan, akhirnya menyebabkan dia jadi berlaku juga. Jadi benda-benda ni semua main peranan belaka, dan sebab itu dia mesti sekali satu bakul saya kata tadi. Dia tak boleh pat gitu saja. Tak selamat pun saya, bak kata Zizi lah kan. Saya Zizi balik aku dah berubah kot kan, aku dah pakai elok macam kau DM aku ni, kenapa? Aku tak pernah reply Ustaz. Kalau lah Zizi fikir begitu kan, kalau Zizi fikir begitu kan. Jadi sebenar hakikatnya dia bukan isu itu bang. Semua benda ni dia berkait. Jadi mungkin kat sini undang-undang main peranan misalnya. Mungkin diketatkan lagi, siapa yang DM Ngarut sebat 50 kali. Misalnya lah. Dia ada rasa kan, contohlah bang, kita bukan kata gitu saja, tapi inilah penyakit manusia. Sebab itu dia kena ada banyak benda lah, semua pihak kena main peranan. Pernah tak dapat gangguan-gangguan yang macam ni? Pernah bang, pernah.